Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, berbagi info dan kisah menarik. Terima kasih sebab dah klik video ni dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Okey, untuk video kali ni saya nak sambung cerita seram saya dan masa ni saya dah masuk sekolah menengah. Okey, masa tingkatan 1 mula-mula saya daftar masuk tu, saya ada seorang kawan ni tahu. Tapi saya dah lupa sama ada dia ni satu kelas dengan saya ataupun tak. Kalau tak silap, dia sekelas dengan saya. Kalau tak silap Dan mungkin dia ni jenis orang yang boleh nampak tau. Kesian sangat kat dia sebab dia jenis yang kejap-kejap takut macam tu lah. Dan dia takut sebab tengok-tengok nampak benda-benda yang macam gitu tau. Dan kita orang ni pula, sebab tu kan masih budak lagi kan, kita orang ni takut tengok dia tau. Dan tak lama lepas tu dia pun berhentilah sekolah. Dia pergi ke sekolah baru kan. Lepas dia berhenti sekolah tu, barulah kita orang ada dengar-dengar khabar angin yang dia memang tak boleh nak bersekolah kat situ. Dia selalu nampak benda-benda aneh tau. Lepas tu dia pernah nampak tentera Jepun ni sedang berkawat. Jadi masa tu kita orang yang dengar ni pun macam ngeri lah. Sebab lah budak-budak lagi kan, memang takut, memang penakut gila. Jadi saya ni jenis orang yang on off asrama tau. Jadi time ada exam, saya akan duduk asrama. Dan time macam saya rasa macam nak duduk rumah, saya akan duduk rumah. Saya akan keluar daripada asrama tu dan duduk rumah. Lepas tu time exam, time rasa macam ni nak kena study, nak kena fokus. Jadi saya pun daftar masuk lagi asrama. Nasib baiklah asrama tu tak bankan orang yang on off macam saya ni. Okey, masa tingkatan 2 tu saya duduk asrama tau. Dan kita orang ni kalau budak-budak asrama ni, dia orang memang akan ada prep malam tau. Jadi asrama kita orang tu taklah besar sangat. Jadi macam ada bilik-bilik je lah. So kalau kita orang nak prep, memang kita orang akan gunakan bilik darjah. Jadi bangunan asrama tu kat belakang tau. Bangunan asrama kat belakang. Belakangnya asrama tu ada kubur. Lepas tu belakangnya kubur lagi ada asrama lagi, sebiji lagi. Tapi asrama yang belakang kubur tu macam asrama baru sikit lah compare dengan asrama yang depan ni. Sebab time saya tingkatan 2 tu rasanya asrama yang belakang tu, yang blok B tu tak ada lagi. Yang depan ni blok A, yang belakang sana blok B. Lepas tu kita orang nak prep kan. Kita orang nak prep, kita orang akan ke kelas yang paling depan tau. Memang bangunan tu, kelas itu disediakan untuk budak-budak asrama ni prep. So korang pergi situ lah. Sebenarnya kelas tu adalah kelas yang paling dekat dengan kubur yang kat depan pula. Susah nak cerita. Okey, untuk bagi gambaran saya akan lukis dekat sini. Walaupun lukisan saya ni macam apa entah. Tapi asalkan korang faham je lah kan. Jadi sekolah kita orang tu ada jalan besar kan, kat depan sekali kan. Ada jalan besar. Lepas tu depan jalan besar tu ada kubur tau. Ada perkuburan. Dan dengan kata yang tapak sekolah kita orang tu sebenarnya adalah kubur. Tapi dah digali, dah dipindahkan. Itu katanya tau. Jadi saya tak pasti itu betul ataupun tak. Cuma memang dekat asrama tu, bangunan A asrama. Lepas tu belakangnya tu memang betul ada kubur lama kat situ. Lepas tu ada satu pohon yang besar kat situ. Belakangnya kubur tu ada lagi satu bangunan asrama yang baru, bangunan B pula. So masa kita orang nak pergi prep tu, kita orang pergilah prep dekat bilik darjah yang depan tu. Dan kadang-kadang tu kita orang macam dengar, tak tahulah ada orang meninggal ataupun macam mana. Sebab dekat kubur tu dia ada satu pondok tau. Lepas tu dia orang semua datang kat situ buat tahlil kat situ. Macam tu lah. Mungkin malam tu ada kematian, ada berlaku kematian. Mungkin tau. Dia orang punya tahlil tu macam ni tau. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Macam tu tau. Tapi dia punya bacaan tu macam bersertakan dengan macam hempuk lantai macam tu. Sampai-sampai tepuk lantai macam ni. La ilaha illallah macam tu. Kan bunyinya macam bising, macam kuat sangat bunyi kan. Lepas tu macam aneh lah, memang aneh gila. Kita orang semua berseria bulu roma. Tapi dalam satu kelas tu untuk prep memang agak ramai jugalah. Jadi masa tu macam sama-sama berpandangan lah. Aku tengok kau, kau tengok aku. Bunyi apa tu macam tu kan. Kenapa pelik sangat dia ni buat tahlil kan. Adalah setengah kawan saya tu yang cakap ni ajaran sesat ni macam gitu tau. Tapi tak pasti sama ada itu betul ke ajaran sesat ataupun memang cara mereka macam gitu, saya tak tahulah, wallahu alam. Tapi sebab masa tu remaja lagi, budak lagi kan, umurnya pun baru 14 tahun, memang dengar yang pelik-pelik sikit memang takut lah macam tu. Jadi kalau dah keadaan yang macam tu, korang rasa kita orang boleh study tak? Korang rasa kita boleh study dengan tenang tak? Memang tak lah. Lepas tu last sekali pergi minta dengan warden nak masuk ke dorm awal. Sebab memang tak boleh study dan semua orang takut macam tu. Okey, masa saya duduk asrama tu, masa malam je memang bunyi bising gila kat bahagian atas tau. Masa tu saya fikir, kenapa dia orang nak alih-alihkan perabot malam-malam? Macam pelik lah. Macam
apa dia orang buat ni bising sangat atas kan. Saya duduk level 1. Jadi ke atas saya ni ada lagi 2 level ke 1 level macam tu. Dah lupa dah. Rasanya 3 tingkat. Tapi macam 4 juga. Yang penting kat bahagian atas saya tu ada lagi level lain. Jadi saya memang fikir yang dia orang tengah main-main kat atas tu. Tapi serius, masa tu memang tak tahu langsung yang bunyi-bunyi tu semua adalah petanda yang ada benda gaib yang tinggal dekat asrama kita orang tu tau. Tapi bila tiap-tiap malam asyik bunyi bising gila macam gitu, macam saya sendiri pun jadi terbiasa dah. Dan saya tak rasa tu benda yang luar biasa. Sampai saya fikir benda tu normal. Walaupun saya tak pernah cakap dengan siapa-siapa dan bertanya kat siapa-siapa, bunyi apa ke semalam kat atas, bunyi apa, tak pernah. Dan saya fikir positif je lah, ada dia orang main-main kat atas tu, macam tu je. Tak lama lepas tu ada seorang akak ni, dia kena rasuk tau. Masa tu agak huru-hara lah, kalut-kalut. Kenapa? Macam dengar orang jerit-jerit macam tu kan. Kita orang macam lagilah tambah takut. Jadi masa tu saya pun pergilah tengok dekat bilik dia. Kenapa dengan kakak ni kan macam gitu. Rupa-rupanya orang yang kena rasuk tu adalah satu kampung dengan saya. Masa tu dia duduk mengilai, dia duduk berteriak, dia duduk nangis-nangis, duduk meraung-meraung. Dan ada beberapa orang yang pegang dia masa tu. Masa saya pergi tu, ada guard ni dah sampai dekat sana dan dia lah yang tolong handle benda tu. Jadi masa tu serius seram. Saya duduk intai-intai dekat pintu luar je. Saya memang tak berani nak masuk dekat. Dan last kali sebab ramai sangat berkumpul dekat pintu ni, semua kena halau. Pergi, balik dom. Tak ada apa nak tengok. Pergi. Macam tu. Yelah, mungkin orang takut yang kalau ada ramai-ramai dekat situ, mungkin akan jadi histeria besar-besaran pula kan. Orang kata histeria ni berjangkit kan. Okey, ni cerita daripada adik saya pula. Adik saya pun duduk asrama juga. Ada satu hari tu, adik saya ni dalam jam 2-3 pagi macam tu, dia nak pergi ke toilet. Jadi, dom tu dia panjang macam gini kan. Lepas tu, ini pintu masuk. Kat sini pula dia punya tandas. Macam tu lah. So, kalau kata adik saya dekat sini, dia kena jalan ikut sini untuk pergi ke tandas kan. Nanti saya akan lukiskan kat sini. Jadi masa dia bangun tu, dia ada nampak satu akak ni. Sini dia lah kiranya. Satu dom dengan dia. Akak tu duduk dalam keadaan duduk bersila macam tu. Dekat atas riba dia tu ada buku tau. Macam tengah study lah. Lepas tu dia pakai Walkman. Lepas tu rambut dia terjurai macam gini tau. Konon-kononnya dia tengah study lah ni. Duduk bokok macam tu kan. Lepas tu dia bangun lah. Jadi tempat akak ni dia macam dekat sikit dengan toilet tu. Compare dengan tempat dia. Tempat dia jauh sikit. So dia kena, memang dia lalu tu, dia kena lalu depan akak tu lah. Masa tu dia fikir macam ni. Dia lalu jalan tu cakap, rajinnya akak ni nak study malam-malam ni. Dah pukul berapa ni tak tidur lagi macam tu kan. Lepas tu dia pergi toilet. Dia tak tegur tau. Dia masuk toilet tadi. Okey dah settle. Lepas tu dia keluar toilet kan. Keluar toilet, dia nampak lagi kakak tu dalam keadaan yang sama, tak bergerak pun. Dia macam tengah baca buku, khusyuk sangat macam tu lah. Lepas tu dia terus jalan lah, tak tegur, jalan tidur. Lepas tu pagi lagi dia bangun. Lepas tu dia tegur lah akak ni kan, rajin akak semalam study, nak exam ke? Tanya macam tu. Lepas tu kakak jawab apa tau? Dia cakap, kau gila ke? Aku mana ada study ke apa semalam? Aku tidur awal semalam. Dia cakap macam tu tau. So siapa yang tengah study duduk bersila atas katil dia semalam tu? Lepas tu adik saya yang cakap, nasib baiklah dia tak tegur. Kalaunya dia tegur, lepas tu orang tu mengekek ke, mengilang-ngilai ke apa, ya Allah, satu hal pula Ada satu malam tu kawan kepada adik saya ni, tapi dia kawan macam kenal-kenal macam tu je lah. Dia tak rapat sangat. Ada satu hari tu dia tulis dekat buku dia mati. Macam tu tau. Satu buku tu dia tulis mati. Masa tu macam kawan-kawan dia ni tengok dia tu dah pelik dah tau. Lepas tu malamnya tu tak tahu macam mana dia boleh pergi panjat tembok toilet tu, lepas tu duduk mengintai orang tengah kencing tau. Pelik kan? Macam mana dia boleh panjat tembok tu sedangkan tembok tu tinggi juga tau. Lepas budak yang tengah kencing tadi perasan yang ada orang tengah mengintai dia tu, dia berteriak lah. Lepas tu dah dengar dia orang tu berteriak, orang lain pun datang tengok yang tu tengah macam pelik macam tu, semuanya berteriak. Chaos gila lah masa tu. Lepas tu dia orang cepat-cepat lah pergi panggil Pak Gad ni untuk settle masalah tu. Jadi Pak Gad tu lah yang tolong baca-baca semua kan, sampai buang benda yang ada dalam tubuh dia tu, sampai budak tu dalam keadaan lembik tau, tak bertenaga langsung dah masa tu. Sebenarnya time tu jugalah beberapa orang yang ada dekat sekitar situ terkena histeria juga. Yelah, orang kata histeria ni jangkit. Tambah-tambah lagi orang tu dalam keadaan lemah semangat kan. Jadi malam tu memang semua budak-budak asrama ni tidur dalam keadaan ketakutan tau. Sampai kang adik saya ni dia tidur satu katil yang kecil yang single tu 3 orang tau. Boleh bayang tak betapa kurusnya adik saya masa tu. Sampai di sini dulu untuk video kali ini, dan kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan like, komen, share dan juga subscribe. Okay? Jangan lupa tekan lonceng juga supaya korang tak ketinggalan video saya yang akan datang. Okay? Sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.